يستمعون القول ويتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah yang memberi kepada kita taufik untuk berada pada malam ini bagi meneruskan lagi daripada kitab Fatih Faridah, yang mana kita tinggal hanya dalam selai lagi lah. Dan kita akan ambil berhentinya pada Siratal Mustaqim. Situ. Jadi sebelum kita masuk kepada risalah yang disediakan oleh Cikgu Hamzah ni, kita sambung kembali daripada kitab kita pada muka yang ke-69. Kita akan jawi dan muka yang ke-86. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Siratal Mustaqim. Tajuk dia itulah, tajuknya tu dia sirat sajalah. Sirat. Mustaqim tu itu sifat Siratal Mustaqim tu merujuk kepada agama Islam. Jadi titian di akhirat itu namanya As-Sirat. Jadi ini mungkin cetakan yang dibuat oleh penukil atau penaskhah. Bila dicetak balik, orang tu tambah, dia kata Siratal Mustaqim. Yang di akhirat itu sirat lah, sirat. As-Siratal Mustaqim tu ialah agama Islam. Ihdinas Siratal Mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bukan jalan titik yang sirat tu. Mustaqim tu makna lurus. Jadi Siratal Mustaqim pada konteks penggunaan dalam ayat Quran merujuk kepada agama Islam. Jadi agama Islam tu dipanggil Siratal Mustaqim, jalan yang lurus. Berkaitan dengan peringkat-peringkat ataupun tempat-tempat yang akan dilalui oleh manusia di akhirat, namanya sirat saja. Sirat bahasa Arab, bahasa Melayu ni maknanya jambatan lah. Jambatan yang menghubungkan dengan Ardul Mahsyar, tanah padang mahsyar tu, ke syurga, yang mana melalui neraka di bawahnya. Jadi dia menghubungkan dulu. Pertamanya tanah di mahsyar, tiang itu akan menyambung sampai ke alik sananya syurga. Di bawah itu ialah neraka. Okey. Jadi sesuainya tajuknya ialah sirat sajalah, sirat. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, dan wajib kita i'tiqad bahawasanya sekalian manusia walau kafir dan anbiya dan orang-orang yang masuk syurga dengan tidak hisab sekalipun, kesemuanya mesti lalu di atas sirat. Siratul Mustaqim, di atas sirat. Di atas sirat. Ini berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Tidak ada di kalangan kamu kecuali akan melaluinya, merentasi sirat ini, kena lalu belaka. Adalah di atas Allah Ta'ala itu ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi tak lepas. Hatta mereka
yang masuk syurga tanpa hisab kena lalu juga. Para nabi, para rasul kena lalu juga. Jadi kena lalu belaka. Tak ada jalan lain dah nak lalu kok jalan darat tak boleh. Nak lalu kok mana lagi? Nak lari tak boleh. Maknanya kalau pergi border tu jalan tak ada jalan tikus, tak ada. Tak ada jalan tikus. Kena lalu kat custom Melaka. Kena naik, kena lalu kat custom Melaka, tak boleh ada jalan tikus, tak ada. Nak lalu kat sungai, sungai Golok, tak. Senyap-senyap naik apa ni? Perahu ke tak ada. Dia kena lalu belaka. Hatta para nabi pun kena lalu. Ada pun hisab, ada yang lepas. Sebagaimana kita bincang dah. Dan hisab tu ada yang lepas, yang tidak dihisab. Orang yang tidak dihisab kerana apa? Kerana kebaikannya lebih, maka Allah Ta'ala tak hisab langsung dia. Jadi ada pun sirat ini semua kena lalu. Jadi sirat ini iaitu jambatan yang dibentang di atas neraka. Jambatan yang dibentang di atas neraka, maknanya neraka duduk di bahagian bawah. Supaya ditulis benda bahasa Melayu, dijemberang. Dijemberang. Jemberang bahasa Melayu lah. Tapi jarang orang guna. Dijemberang. Dijemberang kepada syurga. Ni kalau hak Jawa ni dia gugur huruf ke tu, kena tambah huruf ka. Supaya dijemberang kepada syurga. Nak pergi seberang, nak pergi melalui jambatan itu sampai ke syurga. Dan siapa ada amalan yang cukup, nescaya terus ke syurga. Terus maknanya lajulah, terus ke syurga. Nabi SAW menceritakan berkaitan dengan apa nama ni, sifat sirat ini. Banyak. Antaranya disebut bahawa dalam satu hadis baginda Nabi SAW menyebut fayudrabus siratu baina dhahranai jahannam. Nanti akan dibentangkan sirat di belakang neraka Jahannam. Makna bawah tu neraka Jahannam. Fa akunu awwala man yajuzu minar rusuli bi ummati. Dan Rasulullah kata, akulah orang yang pertama akan jeberang, akan melalui sirat bersama umat dia. Wala yatakallamu yawma idzin ahadun illa ar-rusul. Tidak ada seorang pun hari tersebut yang boleh bercakap. Tak boleh cakap. Tak boleh cakap bukan sebab bisu, sebab terlampau besarnya perkara yang dihadapi sehingga tak boleh cakap. Bahasa kita makna kelu. Kelu tak boleh kata apa. Kalau orang terkejut, nak cakap tak boleh. Dia terkejut banyak, terkejut kerana takjub hebat sangat pun tak boleh cakap juga. Terkejut kerana takut dia cakap juga. Ni kerana terlampau takut. Tidak ada, la yatakallamu ahadun illa rusul. Tak ada seorang pun yang akan bercakap kecuali rasul. Wa kalamur rusuli yawma idzin Allahumma sallim sallim. Dan rasul pada hari tersebut percakapan mereka hanya apa dia? Doa. Ya Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatlah. Nak cakap benda lain tak mampu. Doa saja. Allahumma sallim sallim. Dan dikatakan pada sirat tersebut akan ada apa dia? Kalalib. Akan ada pencakuk-pencakuk yang membentangi jambatan tu. Ada pencakuk-pencakuk seumpama duri pokok sa'dan. Mithlu syauki sa'dan ni tak ada tempat kita ni. Kalau kita pergi ke tempat-tempat yang mungkin ada kawasan panah seperti kita kata apa ni,
padang pasir atau pasar kering kotak, dia ada jenis duri hok bulat. Hok jenis pokok kering, dia duri hok bulat-bulat gitu. Dia gitulah. Nabi sebut akan ada pencakuk yang berbentuk duri ni, yang mana akan orang lalu dia akan retang. Supaya bila lalu orang lalu dia akan retang itu, menyebabkan orang tu jatuh ke dalam neraka. Nabi tanya, fahal ra'aitum syauka sa'dan? Kenal tak syauka sa'dan? Boleh tengoklah dalam YouTube pun, dalam internet cari duri sa'dan atau pokok sa'dan. Namun Nabi kata ghaira annahu la ya'lamu qadra 'idhamiha illa Allah. Namun tidak mengetahui besar mana duri yang akan mencakup manusia, menghalang manusia, kecuali Tuhan saja. Kalau hak duri pokok sadang tu, kalau terlalu tu lekat di kain, lekat di luar gitu je. Tak. Hak ni besar lah. Dia akan tarik, dia akan halang orang daripada melalui sirat tersebut. Takhtafu an-nasa bi'a'malihim, akan dicakup, dia akan tarik manusia dengan amalan mereka. Jadi ada yang terselamat dan ada yang terjatuh dalam neraka. Okey. Kemudian Nabi dalam hadis lain menyebut fayamuru awwalukum kalbarki. Ini cerita berkaitan mana ni? Dan siapa ada amalan yang cukup, nescaya terus ke syurga. Ini Nabi sebut. Akan ada fayamuru awwalukum kalbarki, akan lalu orang-orang yang awal di kalangan kamu yang amalannya banyak, umpama lajunya umpama kilat. Lalu lalu menyeberangi jambatan tu, laju seumpama kilat. Okey. Kemudian golongan yang seterusnya melalui sirat, marra kamarrir rih, mereka lalu seperti lalu angin. Angin angin lalu, maknanya laju jugalah, tapi tak sama macam kilat. Kemudian kamarrir tayr, ada yang akan melalui sirat itu seperti terbang, burung berterbang. So laju jugalah burung terbang pun. Okay. Kemudian ada yang akan berjalan, dia kata hatta yaji ar-rajul fala yastati'u sayra illa zahfa. Maka akan ada yang lalu umpama angin tadi, ada lalu umpama burung, ada lalu umpama kuda yang laju, ada yang berlari, ada yang berjalan. Sehingga kan Nabi kata adalah yang tak mampu berjalan melalui sirat dalam keadaan heret badan, zahfa, ngeret. Dah tak boleh nak jalan. Apa yang menentukannya? Yang menentukannya bukan dia kat dunia ni, dia ni OKU atau dia sihat atau badan, bukan. Ni jago olahraga, laju naik sirat. Dia jago lomba lari, yelah sirat ni laju dak. Orang jago lomba lari ke, ya, dia jago apa, naik kuda ke, dekat sirat itu bukan kekuatan tubuh badan yang akan heret dia dan bawa dia lalu. Kat dunia orang yang contohnya OKU ataupun yang ada lemah badan je ke, tak boleh jalan, sakit kaki pun, laju kalau dia ada amalan. Jadi yang menentukan laju ataupun tidaknya ialah amalan seseorang. Okay? Jadi ada datang lelaki yang tak mampu berjalan kecuali dengan mengheret tubuh. Okay? Kemudian itu yang diceritakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada di sana dalam riwayat-riwayat yang menceritakan tentang sifat-sifat sirat inilah, sifat sirat. Cuma dari segi darjatnya kuranglah, kerana datang dalam bentuk diceritakan balaghani, sampai daripada aku, disebut oleh Abu Sa'id bahawa annal jisra adaku minasya'rah,
Jambatan itu, sirat itu lebih halus daripada rambut, wa ahaddu minas sayf, dan lebih tajam daripada pedang. Maka timbul soalan, macam mana nak berjalan kalau begitu? Jalan bukan ni, halus. Maka ulama jawab kata, Allah yang memperjalankan burung tanpa ada tali di udara boleh memperjalankan orang atas sirat tanpa payah. Cumanya sebahagian ulama mengatakan bahawa sifat sirat itu berbeza mengikut amal seorang. Maka orang yang mana amal dia elok, sirat tu akan jadi mudah untuk dia, mudah untuk dia lalu, akan jadi luas dan mudah untuk lalu. Siapa yang payah, orang inilah yang akan jadi payah sirat tersebut, dan dia akan tergelincir jatuh dalam neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Dia kata terus ke syurga, dan siapa amalan tidak secukup, nescaya jatuh ke dalam neraka. Orang yang amalannya tidak cukup, dia akan jatuh ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Okey. Kemudian seterusnya, qalam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalam Nabi pula. Kata Nabi, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan wajib kita i'tiqad bahawa sekalian orang mukmin pada hari kiamat akan minum, pada hari kiamat akan minum sekalian pada air kolam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang mukmin dia akan minum. Ini berdasarkan Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang Rasulullah SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ana faratukum alal hawdi, aku akan menunggu kamu di kolamku, faman waradahu syariba minhu, siapa yang akan lalu kolam aku, dia akan dapat minum. Siapa mari dapat minum. Wa man syariba minhu lam yazma ba'dahu abada, siapa yang minum daripada kolam aku, dia tak akan dahaga selepas itu selama-lamanya. La yaridu alayya, dan akan datang kepadaku aqwamun a'rifuhum, akan mari juga ke kolam aku ini sekumpulan manusia yang aku kenal mereka, wa ya'rifuni, dan mereka kenal aku. Nabi kata akan ada mari kolam aku nanti orang yang aku kenal, dia umat aku, dan dia pun kenal aku. Thumma yuhalu baini wa bainahum, tetapi dihalang antaraku dan antara mereka oleh malaikat. Tiba-tiba bila nak mari nak minum, malaikat halang, malaikat tak boleh minum. Siapa ni? Itulah orang-orang yang mana bila Nabi SAW tanya kepada mereka, kepada malaikat, tanya pada malaikat, kenapa halang mereka ini umat aku kenal kesan umat aku ni daripada cahaya bekasan ambil air sembahyang. Muka mereka bercahaya, tangan-tangan dan kaki mereka bercahaya kerana bekasan ambil air sembahyang. Jadi Nabi kenal umat dia dengan tanda kesan cahaya ambil air sembahyang kat dunia. Maka mari berjumpa dengan Nabi di kolam Nabi, nak minum air Nabi, minum air kolam Nabi SAW. Tiba-tiba malaikat halang. Rasulullah bertanya, kenapa kamu halang? Dia kata, kamu tak tahu ya Muhammad apa yang mereka lakukan setelah kamu meninggal. Mereka melakukan bid'ah dan merosakkan agama yang engkau tinggalkan. Jadi ini mereka yang dihalang daripada telaga Nabi ini ialah orang-orang yang melakukan perkara yang merosakkan agama Nabi, yang Nabi SAW tinggal agama ini bersih, suci. Mereka ini
menjadikan agama Nabi ni rosak. Ni golongan-golongan munafik dan seumpamanya. Okay. Jadi orang mukmin pada hari kiamat akan minum sekalian pada air kolam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat kolam tersebut? Datang beberapa riwayat yang menceritakan tentang sifat kolam Nabi ni. Sifat kolam Nabi ni. Antaranya disebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As bahawa Nabi SAW bersabda, haudi masiratu syahr. Luas kolam aku ni perjalanan sebulan. Jalan sebulan luas. Maknanya besar lah. So bukan kolam koloh atau kolam macing. Jalan sebulan. Besar. Ma'uhu abyadu minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Warihuhu atyabu minal miski. Dan baunya lebih wangi daripada kasturi. Wa kizanuhu kanujumis sama'. Piala air, piala minum air, piala bekas air lah, tak bekas air. Jadi bekas air piala ni orang raja-raja minum zaman dulu kan, minum dengan ada ni, ada corong tu. Jadi cawang-cawang atau bekas minum air tu banyaknya sebanyak bintang di langit. Man syariba minhu fala yadhma'u abada. Siapa yang minum daripada kolam aku ini tidak akan dahaga selama-lamanya. Jadi itu antara sifat yang datang. Jadi air itu daripada mana? Air itu datang daripada corong, yang mana corong itu daripada syurga akan mengalir masuk ke dalam kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara sifat lain, sifat telaga Nabi juga ini disebut ialah jaraknya antara Ailah dengan Mekah. Ailah ni makna Aqabah. Ilat ni sekarang ni Aqabah ni di Jordan, alik sana tu Ailah. Ilat ni alik sana setetang. Makna kita kata kawasan ujung Jordan sampai ke Mekah. Itu luasnya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Maka orang minum tu tak dahaga. Tak dahaga, tak boleh minum. Air syurga dia minum hilang tak dahaga tu. Bukan menyebabkan orang tu tak minum. Air syurga ataupun dalam syurga tu orang minum bukan kerana sebab nak hilang dahaga dah. Kerana dahaga dah hilang dah bila minum air kolam Nabi ni sebelum masuk syurga. Jadi Allah Ta'ala beri dah nikmat kepada orang mukmin ni dapat hilang dahaga dulu sebelum dia masuk syurga. Dia masuk syurga tak dahaga, tak minum air. Minum air dalam syurga bukan kerana dahaga, kerana nak bernikmat-nikmat, kerana nak berseronok dan sedap-sedap. Jadi ini sifat yang diceritakan berkaitan dengan kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada mengatakan bahawa setiap Nabi ni dia ada kolam masing-masing. Ada kolam masing-masing. Tapi itu dalam yang paling jelas ialah kolam baginda Nabi, kerana sabit dengan hadis yang jelas dan tak boleh nak ditakwilkan lagi. Maka kata pengarang rahimahullah ta'ala, dan pula akan dapat sekalian mukmin syafaatnya. Orang mukmin akan dapat syafaat Nabi. Akan dapat syafaat Nabi. Siapa yang paling dapat banyak, akan mudah dapat syafaat? Orang yang banyak ingat Nabi. Banyak ingat Nabi macam mana? Amal sunnah Nabi, banyak selawat kepada Nabi. Orang itu paling mudah untuk dapat syafaat Nabi. Jadi syafaat Nabi ni banyak. Ni tak ada buat syafaat tau. Ada dalam kitab ni lah. Disebut umum je lah, sebut umum. Jadi ada syafaat Nabi
Antaranya ialah syafaat yang paling besar, iaitu Rasulullah SAW memberi syafaat kepada seluruh sakalain, jin dan manusia ini, untuk dia diberi untuk berpindah daripada menunggu untuk dihisab. Liirahatil khalqi min haulil mauqif. Syafaat yang dipanggil syafaatul uzma, syafaat yang paling besar tu, iaitu hanya Nabi saja Allah Ta'ala beri hak ni, iaitu Rasulullah beri syafaat pada sekalian jin dan manusia yang akan hisab ni, hamba-hamba Allah ni, yang daripada menunggu yang lama, yang sangat perik dan sukar itu, untuk disegerakan dan dihisab. Untuk dihisab. Jadi Rasulullah yang diberi hak untuk memberi syafaat tersebut, sehingga kan ketika itu sekalian manusia memuji baginda Nabi. Kerana Rasulullah yang dapat pergi jumpa Nabi Adam, Nabi Adam tak boleh pergi jumpa Nabi Nuh, Nabi Nuh tak boleh beri, Nabi Musa tak boleh beri, Nabi Isa tak boleh beri. Nabi SAW saja yang dapat memberi syafaat ini, yang Allah Ta'ala khususkan kepada baginda Nabi. Dan syafaat Nabi pula ialah syafaat mengangkat darjat orang mukmin dalam syurga, syafaat mengeluarkan orang yang ditentukan masuk neraka untuk tak masuk neraka. Ada juga. Maka banyak betul-betul syafaat yang diberi kepada baginda Nabi SAW. Pengarang sini sebut umum saja. Dan pula akan dapat sekalian mukmin syafaatnya. Dan sebesar-besar syafaatnya ialah syafaat pada lekas dan cepat hukuman Tuhan di padang mahsyar kelak, yang manusia sangat susah waktu itu. Ini kata syafaatul uzma ni. Allah Ta'ala dengan sebab permintaan Nabi ni minta sujud di bawah arasy. Tuhan kata, sal tu'ta, minta ya Muhammad, aku akan beri, kamu akan diberi. Washfa' tu syafa', minta syafaat, kamu akan dapat syafaat. Maka Rasulullah SAW minta untuk disegerakan. Orang tak sanggup dah nak tunggu lama-lama ni, kerana menunggu itu satu penyiksaan, saya sedar. Sehingga kan ahli neraka yang akan masuk neraka pun kata, kami tak mau tunggu dah, nak masuk neraka lalu dah apa. Maknanya besar dan payahnya tunggu tu, sehingga mereka kata masuk neraka pun masuk neraka dah, tak mau tunggu dah. Ingat neraka tu rengang kot. Ingat rengang neraka, sehingga nak tunggu tu, kata tak cakap nak tunggu dah, masuk neraka lah. Macam lokal lah. Masuk penjara dah, apa tunggu dah lokal. Tak sanggup susah dah. Ingat ke dah susah balik ni. Rupanya lagi susah. Tapi ialah maknanya besar dan beratnya azab yang mereka dapat ketika menunggu itu. Kemudian kata pengarang rahimahullah, neraka. Neraka. Kata pengarang, dan wajib kita beriman bahawasanya neraka itu sebenar. Benar, sungguh ada neraka. Bukan neraka ni ialah kesengsaraan jiwa sahaja. Bukan kesengsaraan jiwa. Neraka itulah orang yang mana kehidupannya itu tidak tenang. Orang itu sebenarnya masuk neraka. Tu cakap kiasan aja. Neraka sebenar ada ni. Neraka selepas mati ni. Bukan neraka di dunia ni saja, atau kehidupan yang sengsara saja kan. Sebenar. Dan sekarang sudah ada. Ada dah. Ada dah neraka ni. Neraka ni ada dah. Dah ada mana? Bukan di dunia ni lah. Ada. Bukan di dunia ni lah. Tapi dah ada dah. Allah Ta'ala jadikan. Dan ialah tempat kekal orang-orang kafir dalamnya. Itu orang kafir yang akan kekal dalam neraka. Dan tempat orang mukmin yang tidak turut hukuman Allah. Dan juga sebahagian daripada orang mukmin akan masuk neraka juga. Siapa mereka? Mereka yang tidak turut hukuman Allah, tidak turut ketentuan hukum Tuhan.
Tak langgar hukum Tuhan, tak ikut arahan Tuhan, suruhan Tuhan. Kalau tak dapat banyak pahala atau pahalanya sedikit, maka tak boleh lah. Maka akan diseksa oleh Allah Ta'ala kalau Tuhan tak ampun. Ni tapi orang mukmin ni dia akan keluar juga. Keluar balik neraka. Dia akan diseksa setempoh dosa dia. Maka masuk mukmin itu ke dalamnya sekadar dosa juga. Orang mukmin masuk tapi sekadar dosa juga. Tengok dosa banyak mana. Kalau dosa besar dan banyak, nescaya lama duduknya, gitulah. Dunia pun sama. Dunia ni kalau jenayah berat, lama sikit. Lama sikit. Jenayah contoh berapa, tengok nilai pula. Nilai kalau lagi banyak, lama sikit, gitulah. Kalau jenayah ringan, sekejap je lah. Maka dosa besar dan banyak nescaya lama duduknya. Dan kalau tidak besar dan tidak banyak, nescaya tidak lama duduknya. Jadi besar banyak ni lepas timbang lah. Lepas timbang maknanya amal kebajikannya ni siapa tak boleh nak hapus dosa. Banyak tu. Kita maklum dah bahawa amal kebajikan Tuhan ganda 10, sehingga 700 kali ganda dan lebih lagi kan. Kejahatan tu satu sama satu je. Satu-satu. Maknanya kalau baksa dah baksa je. Tu Allah Ta'ala ampun lagi kan. Jadi apabila orang tu dosanya banyak, maknanya amal kebajikan sikit ataupun amal kebajikannya tidak ada nilai. Dia ingat ke ada amal kebajikan, rupanya amal kebajikannya hampa. Tak ada. Hampa. Tu bimbang tu. Tu yang Nabi kata, atadruna manil muflis? Tanya pada sahabat, kamu tahu siapa muflis? Qala al-muflisu ma laysa lahu mal wala dirham. Orang tak ada harta, tak ada duit dirham. Laysa lahu dinar wala dirham. Tak ada duit dinar, tak ada duit dirham. Orang tu muflis lah. Nabi kata tak. Orang muflis ni orang yang datang hari akhirat bawa amalan. Bawa berkarung-karung amalan. Kita sebut berkarung-karung pula, banyak lah. Bawa banyak amalan, tetapi orang dia ni zalim, orang ni ambil hak orang ni, dia kata orang ni, maka diberi amalan-amalannya kepada orang yang dizalimi, orang yang dicerca, orang dia kata. Akhirnya habis amalan. Habis amalan. Sehingga kan dosa orang yang dia buat salah tu ditanggung oleh dia pula. Jadi orang dia kata muflis ni. Betul. Mana modal habis. Modal habis, hutang orang boleh ke dia. Tahu kalau orang niaga, orang masuk pelaburan, masuk ke apa-apa, habis modal. Habis modal tu makna kurang, tak ada apa-apa lah. Modal tak balik, habis modal. Bukan masalah habis modal saja, tanggung hutang pula. Bukan hutang dia saja, hutang orang pun tanggung tadi. Tu berat tu. Ini yang Nabi sebut, Nabi SAW sebut, orang ini orang yang muflih. Nasallallahu alaihi. Jadi mereka ini akan duduk berdasarkan besar atau banyak dosa. Kalau tidak besar dan tidak banyak, nescaya tidak lama duduknya. Maka duduknya tak lama lah. Kalau tidak besar dan tidak banyak. Kemudian kata pengarang rahimahullah, pengarang tutup dengan perbincangan tentang syurga. Jadi kita berhenti situ lah, insyaAllah kita akan sambung pada kesempatan yang akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.